Jumlah calon untuk Majlis Tertinggi pada pemilihan tahun 2013. Pengurusi tetap seorang calon sahaja menang tanpa bertanding. Majlis Tertinggi 62 orang calon. Tetap 3 orang calon. Presiden seorang calon menang tanpa bertanding. Timbalan Presiden seorang calon. Naib Presiden 6 orang. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, pengurusi tetap pemuda 3 orang, timbalan pengurusi tetap pemuda 5 orang calon, ketua pemuda 5 orang calon, naib ketua pemuda 4 orang calon, ahli jawatankuasa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia 77 orang calon. Puteri UMNO, pengurusi tetap puteri seorang calon menang tanpa bertanding. Timbalan pengurusi tetap puteri 2 orang calon, ketua puteri UMNO 2 orang calon, naib ketua puteri 3 orang calon, ahli jawatankuasa Pergerakan Puteri UMNO Malaysia 30 orang calon. Pengurusi tetap Puteri UMNO Malaysia menang tanpa bertanding. Pergerakan Wanita UMNO, pengurusi tetap wanita seorang calon menang tanpa bertanding. Timbalan pengurusi tetap wanita 2 orang calon, ketua Pergerakan Wanita 3 orang calon, naib ketua Pergerakan Wanita 3 orang calon. Seorang telah menarik diri, Datuk Hamidah Osman. Ahli jawatankuasa wanita 44 orang calon. Jumlah keseluruhan calon 260 orang. Peringkat bahagian. Pengurusi tetap bahagian jumlah 3 orang calon, 302 orang calon. Yang muflis 6 orang, tarik diri 9. Pengurusi tetap Pemuda UMNO bahagian 309 orang, 11 orang menarik diri. Pengurusi tetap puteri bahagian 222 orang calon, menarik diri seorang, disiplin seorang. Pengurusi tetap wanita bahagian 238 orang calon, menarik diri 3 orang. Timbalan pengurusi tetap bahagian 330 orang calon, yang muflis 2 orang, menarik diri seorang. Timbalan pengurusi tetap Pergerakan Pemuda UMNO bahagian, jumlah calon 305 orang, yang muflis 5 orang, menarik diri 13 orang. Timbalan pengurusi tetap puteri bahagian 209 orang calon, muflis 2 orang, menarik diri 3 orang. Timbalan pengurusi tetap bahagian jumlah calon 1 orang, yang muflis 2 orang. Timbalan pengurusi tetap wanita bahagian 227 orang calon, yang muflis 1 orang. Ketua bahagian 438 orang calon, yang muflis 1 orang, menarik diri 16 orang, disiplin 4 orang. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian 435 orang calon, yang muflis 6 orang, yang tarik diri 17 orang, disiplin 1 orang. Ketua Puteri UMNO bahagian jumlah 296 orang calon, menarik diri 1 orang. Ketua Wanita bahagian 358 orang calon, menarik diri 6 orang, disiplin 1 orang. Timbalan Ketua bahagian 421 orang calon, yang muflis 8 orang, menarik diri 29 orang, disiplin 2 orang. Naib Ketua Bahagian Pemuda, Naib Ketua Pemuda Bahagian 435 orang calon, yang muflis 5 orang, menarik diri 32 orang. Naib Ketua Puteri Bahagian 282 orang calon, yang muflis 1 orang, menarik diri 8 orang. Naib Ketua Wanita Bahagian 380 orang calon,
Yang Muflis 2 orang, menarik diri 14 orang. Naib Ketua Bahagian 530 orang calon, menarik diri 32 orang, disiplin 2 orang. Ahli Jawatankuasa Bahagian 8,466 orang calon, Yang Muflis 140, menarik diri 78 orang, disiplin 12 orang. Ahli Jawatankuasa Pemuda Bahagian 5,131 orang calon, Yang Muflis 50 orang, yang menarik diri 53 orang, disiplin 3 orang. Ahli Jawatankuasa Puteri Bahagian 3,465 orang calon, Yang Muflis 10 orang, yang menarik diri 34 orang. Ahli Jawatankuasa Wanita Bahagian 4,843 orang, Yang Muflis 32 orang, yang menarik diri 27 orang, dan yang disiplin 9 orang. Perwakilan G7 Bahagian 2,775 orang calon, Yang Muflis 33 orang, yang menarik diri 56 orang, disiplin 2 orang. Perwakilan G2 Pemuda Bahagian 740 orang, Yang Muflis 10 orang, menarik diri 26 orang. Perwakilan G2 Puteri Bahagian 543 orang, menarik diri 1 orang. Perwakilan G2 Wanita Bahagian 827 orang, Muflis 6 orang, menarik diri 16 orang. Pemeriksa kira-kira bahagian 504 orang, Yang Muflis 12 orang, menarik diri 8 orang, disiplin 1 orang. Jumlah keseluruhan 33,012 orang, Yang Muflis 334 orang, menarik diri 495 orang, disiplin 39 orang. Untuk keseluruhan perwakilan daripada jumlah yang dianggarkan 146,000, didapati Muflis ialah 1,703 orang. Jadi kalau ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya terus yang lain? Jadi kalau misal kata mereka-mereka yang telah pun tadi dimaklumkan tentang kedudukan mereka yang bankrupt, Ibu Pejabat akan mengeluarkan tauliah kepada perwakilan yang disahkan untuk menghadiri persidangan di peringkat bahagian. Sekiranya mereka didapati muflis, maka namanya nanti akan diberikan tanda untuk dirujuk kepada jawatan kuasa pemilihan. Dan salinan daripada jabatan insolvensi akan disertakan sekali bagi memastikan bahawa semua rujukan telah dibuat dan mendapati perwakilan ini tidak boleh menghadiri mesyuarat. Jadi surat salinan daripada jabatan insolvensi juga akan disertakan kepada ahli jawatankuasa pemilihan UMNO yang hadir di bahagian-bahagian seluruh Malaysia. Masuk lapisan ni adakah yang muktamad atau ada lagi saringan? Dah muktamad. So perwakilan yang tak boleh mesyuarat ni, yang perwakilan ni mungkin ada ditambah orang lain ke atau boleh? Oh, tak boleh. Tak boleh. Tan Sri, does this mean that these candidates untuk MP they are clean of bankruptcy and criminal charges? Yes. They are for all the MT and also the sayap-sayap pemilihan tingkat atasan. So they are clean from corruption, sorry, from Bankruptcy. and also criminal charges. Yeah? Tan Sri, mereka yang tak boleh tadi telah diberitahu ke belum? Akan diberitahu melalui saluran bahagian secepat mungkin sebelum hari pemilihan. So dia orang takkan dia orang tak tahu lagi lah. Dia orang tak tahu. Tan Sri, ada 2 nama yang sebelum ini digugurkan daripada MP, nombor 11 dan nombor 60. Mereka dibenarkan bertanding macam terfaizah atau macam mana? Seorang dibenarkan, seorang lagi tak dibenarkan. Siapa? Nombor 11 Nombor 11 tak dibenarkan. dibenarkan.
Faisal, alasan? Sebenarnya kalau ikut perlembagaan 9.5 dia bukan ahli majlis tertinggi dan dia juga tidak pernah menjadi ahli jawatankuasa bahagian. Tetapi memandangkan nama beliau dicadangkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia sebagai calon mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, maka atas alasan itulah pihak jawatankuasa pengurusan parti berpendapat beliau boleh dipertimbangkan untuk bertanding kerana dicadangkan dan mewakili Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Maknanya dia langsung dah tak boleh meraih kerja dan tak boleh langsung namanya terus Yang mana? Tun Faisal. Tun Tuan Faizal boleh bertanding. Apa ni Tuan Faisal dah beritahu dah tu? Ya? Tuan Faisal dah Dah, beritahu. dah Ni lebih. dia tahu lah sekarang ni. Dia tahu dah. Sekarang dia tahulah. Nanti alasan yang tak ada calon tu ditolak tu macam mana? Dia bukan ahli jawatankuasa bahagian dan dia juga tidak pernah menjadi ahli majlis tertinggi. Jadi atas alasan itu 9.5 dia tidak boleh bertanding. Tapi dalam hal Tun Faizal, dia juga merupakan ahli Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan merupakan calon yang diketengahkan di antara 4 orang yang diketengahkan oleh Pergerakan Pemuda. Tapi minta maaf, saya tak langsung faham. Kedudukan Tun Faisal bukan berada pada kedudukan yang 60 ke? Dan dia tak dibenarkan. Dia 60 ke? Okey, semula saya nak tahu sama ada Tun Faisal dibenarkan bertanding atau tidak? Dibenarkan. Dibenarkan. Bukan sebelah. Tan Sri yang tidak dibenarkan tu atas alasan apa? Dia bukan ahli majlis. Dia tidak pernah menjadi ahli majlis tertinggi UMNO dan dia juga tidak pernah menjadi ahli jawatankuasa bahagian. Tapi dia dilantik untuk menjadi Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Bukan. Dia bukan. Itu Tun Faizal. Dia tidak pernah menjadi ahli jawatankuasa bahagian dan tidak pernah menjadi ahli majlis tertinggi UMNO Malaysia. Jadi dia tak qualify di bawah 9.5. Tun Faizal ni sebenarnya dia juga tidak layak daripada segi 9.5. Tapi kita refer kepada 10.15 di mana 10.15 menyatakan bahawa majlis tertinggi boleh mengambil sesuatu tindakan untuk melicinkan demi kesempurnaan parti. Jadi oleh kerana ini merupakan calon yang diketengahkan oleh Pemuda UMNO Malaysia. Jadi untuk menjaga itu dibenarkan oleh pengurusan parti. Datuk Rauf, kenapa delegates yang bankrupt not allowed to attend the delegates meeting? Dia termasuk juga dalam perlembagaan dan juga peraturan yang diberikan oleh pendaftar pertubuhan bagi memastikan bahawa mereka-mereka yang didapati bankrupt ataupun muflis ataupun didapati mempunyai kes yang didakwa di mahkamah atas kesalahan jenayah tidak layak untuk menjadi perwakilan selaras dengan fasal 8.4 peraturan persidangan. Seseorang yang telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah boleh menghadiri persidangan tetapi hanya di peringkat cawangan. Ia hilang bagi ahli yang dikenakan tindakan di bawah Akta Pertubuhan, ia hilang hak untuk hadir dan mengambil bahagian sebelum cukup 5 tahun ataupun 5 tahun dari penjara ataupun dikenakan denda. Jadi bagi mereka-mereka yang didapati muflis di bawah peraturan yang diluluskan oleh pendaftar pertubuhan, mereka tidak boleh dipilih, memilih ataupun mengundi selain daripada peringkat cawangan.
Maksudnya mereka-mereka ini tidak mewakili cawangan ke peringkat bahagian dan seterusnya ke peringkat perwakilan di Perhimpunan Agung UMNO di PWTC. Ini selaras dengan Peraturan Persidangan Fasal 8.4 yang menyatakan seseorang yang telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah boleh menghadiri persidangan dan boleh mengundi tetapi tidak boleh dicalon atau dilantik untuk menjawat mana-mana jawatan. Ia hanya dibenarkan berlaku di peringkat cawangan sahaja. Bagi ahli yang dikenakan tindakan di bawah Akta Pertubuhan 1966, ia hilang hak untuk hadir dan mengambil bahagian pada persidangan sebelum cukup 5 tahun keluar dari penjara ataupun tarikh ia dikenakan denda. Faham? Datuk, yang tindakan disiplin tu kes yang macam mana? Mungkin ada contoh. Dia kes disiplin yang diputuskan adalah merupakan kes-kes yang telah pun disiasat sewaktu kes sabotaj pilihan raya yang lepas. Jadi lembaga disiplin telah pun bersidang dan menjalankan siasatan. Jadi mereka-mereka yang digugurkan haknya sebagai ahli telah pun didapati bersalah oleh lembaga disiplin. Datuk minta maaf dapat figure dan lain. Just sebab tadi lagi-lagi saya nak kalau boleh lah ulang balik jumlah calon yang muflis tarik diri dengan disiplin. Itu je. Tak laju dia. Muflis. Tan Sri cakap dia Muflis ia seramai 334, menarik diri 495, disiplin 39 orang. Saya ulang lagi sekali, jumlah semua calon yang boleh bertanding di peringkat bahagian 33,012 orang. Yang didapati muflis ialah seramai 334 orang dan yang menarik diri seramai 495 orang, dan yang dikenakan tindakan disiplin yang gugur haknya sebagai ahli ialah 39 orang. Jumlah keseluruhan perwakilan yang didapati muflis setelah disaring ialah seramai 1,703 orang. Ya. 1,703 orang. Datuk yang menarik diri pada pertandingan kali ini, sekiranya akan datang, dia orang dibenarkan bertanding atau Boleh. Dia orang datang diri kali ni tak apalah. Dia maksudnya dia tak hilang hak dia sebagai ahli UMNO. Yang hilang hak sebagai ahli UMNO yang pertama saya cakap tadi, apabila dia didapati digugurkan haknya mengikut lembaga disiplin. Walaupun dia bankrupt, dia boleh jadi ada hak dia tapi di peringkat cawangan sahaja. Ya. Kalau alasan yang diberitahu oleh mereka ni lah sebabkan itu. Menarik diri tidak ada alasan. Macam orang Minang tak nak, tak adalah apa nak buat. so yang calon seorang lagi yang tak layak, dia tak boleh buat rayuan. Tak boleh. Sudah dibutamatkan ya. Kalau tak ada, saya nak masuk satu isu lain. Boleh ya. Langkah jawatankuasa pemilihan UMNO dianggap tidak matang. Peraturan tak menasabah. Syarat kempen dikritik. Longgarkan syarat. Dua pengurusi perhubungan UMNO setuju syarat pemilihan dilonggarkan. Sebenarnya bila Urustia UMNO mengeluarkan syarat-syarat pertandingan dan cara-cara berkempen, kita kena rujuk balik kepada tata etika ahli UMNO yang berada dalam buku ini, Perlembagaan UMNO. Mengikut tata etika ahli UMNO, muka surat 1,
Mukaddimah bahawasanya bagi memelihara kekuatan dan maruah UMNO daripada sebarang anasir salah laku dan kemungkaran, bahawasanya bagi menguatkan keazaman memperjuangkan martabat dan maruah bangsa melalui wadah UMNO dan seterusnya. Jadi perkara yang kita nak tekankan di sini ialah berkenaan dengan pemilihan. Ditulis di sini dalam tata etika ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain. Ejen, artinya ahli-ahli parti atau mana-mana orang perseorangan atau kumpulan yang digunakan sebagai perantara bagi melakukan apa-apa salah laku di bawah tata etika ahli UMNO ini untuk kepentingan ahli itu. 2.1.2 tempoh pemilihan, artinya waktu yang bermula 6 bulan sebelum tempoh proses pemilihan yang ditetapkan oleh Majlis Tertinggi di semua peringkat parti yang berkenaan sehinggalah 6 bulan selepas tamat pemilihan tersebut. Ini dalam perlembagaan UMNO. Urustia UMNO cuma mencetak balik, diedarkan, sebab banyak orang ada buku ini tapi dia tak baca. Ya. Jadi buku ini diluluskan oleh Majlis Tertinggi, tapi kadang-kadang yang sebut jawatankuasa pemilihan parti patut longgarkan syarat, ketat sangat. Saya nak baca yang penghabisan sekali. Majlis Tertinggi berkuasa meminda tata etika ini dari semasa ke semasa. Majlis Tertinggi. Jawatankuasa disiplin, jawatankuasa pemilihan parti tidak ada kuasa. Jadi kita cuma perturunkan apa yang ada dalam tata etika ahli UMNO. Cara berkempen, cara menawarkan diri. Lepas itu dia ada sebut di sini ya. Misalnya balasan. Termasuklah apa-apa pemberian, termasuklah wang, ringgit, saham-saham, konsesi, hadiah, pakej percutian, makanan, jamuan, tambang, gelaran anugerah dan perkara-perkara lain. Ya. Satu lagi ini, salah laku ya, rasuah sokongan politik. Contoh, menggunakan kedudukan atau kuasanya secara salah. Yang satu lagi memberi, meminjam, meminta atau bersetuju untuk memberi. Memberi atau menerima, macam saya sebut tadilah. Contohnya tambang percuma, kemudahan perjalanan, perkhidmatan, saham, konsesi dan lain-lain. Yang satu lagi ni 5.3, penerbitan dan penggunaan media massa, elektronik dan internet. Ini semua terkandung di dalam tata etika ahli UMNO. Ini bukan dikeluarkan oleh jawatankuasa pemilihan ataupun dikeluarkan oleh jawatankuasa disiplin. Ini terkandung dalam tata etika ahli UMNO dalam perlembagaan UMNO, dikepilkan sekali. Jadi saya minta lah kepada mana-mana pihak, saya tengok di sini dia sebut jawatankuasa pemilihan. Jadi saya terpanggil untuk menjawab sebab saya dihubungi oleh jawatankuasa pemilihan peringkat negeri, peringkat bahagian. Dia kata apalah kita dia kena keluar dalam Sarawak, semua orang kritik. Tengok kat dia, you orang ni strict sangat. Jadi ini yang strict ya. Jadi saya nak baca balik. Majlis Tertinggi berkuasa meminda tata etika ini dari semasa ke semasa. Jadi kalau dia keluar statement ni ahli Majlis Tertinggi, saya tak tahu dia baca ni atau belum. Itu sebab saya bawa ni 5 kopi ekstra. Kalau ada siapa nak baca bolehlah. Terima kasih. Tan Sri, Ya. untuk pemerhatian dan juga desakan di peringkat kauli, mungkin jawatankuasa pemilihan boleh cadangkan kepada MP untuk meminda sedikit atau melonggarkan sedikit tata etika. Dia begini. Misalnya kita kata had laju 110. Ada orang boleh angkat tangan dia tak pernah bawa lebih dari 110. Jadi jangan terang-terang sangat. Kalau kita kata susah saya nak cakap ya. Maksudnya jawatankuasa pemilihan tidak berhasrat untuk mencadangkan kepada MP atau kita saya macam kepala kereta api, gerabak saya kita ikut landasan. Landasan berubah, kita berubahlah. Ya. Jadi tak payahlah kita cadang sebab sebenarnya yang menguatkuasakan tata etika parti adalah jawatankuasa disiplin.
Jadi dia nak kuat kuasa setakat 80% ke, 90% ke, 100% ke. Jadi Kalau diorang nak pindah, diorang hanya boleh dipindahkan ketika ada perhimpunan atau tak payah. Dia begini, apa yang Tan Sri cuba menerangkan, di dalam banyak siaran akhbar mengatakan bahawa jawatan kuasa pemilihan parti tak peka. Sebenarnya dia dua jabatan yang berbeza. Lembaga disiplin, dia menguatkuasakan disiplin parti berlandaskan kepada tata etika parti. Jawatan kuasa pemilihan melaksanakan kaedah pemilihan mengikut yang diputuskan oleh MT. Dia tidak terlibat dalam tata etika parti. Jadi Tan Sri terpanggil atas sifat beliau pernah menduduki jawatan kuasa Majlis Kerja Tertinggi terdahulu sebelum ini, mengatakan bahawa apa jua pindaan yang dibuat bergantung kepada kuasa MT, itu sahaja. Jadi jangan keliru sebab Tan Sri ialah pengerusi jawatan kuasa pemilihan. Dia tidak ada kena-mengena dengan lembaga disiplin. Atas urusan tata etika, Tan Sri tidak terlibat. Terpulanglah kepada tafsiran lembaga disiplin nanti. Ya? Okey. So, pada pandangan Tasik, kenapa terlalu banyak kritikan pada pilihan tadi? Adakah kerana sebab sistem baru? Dia dulu kita tak pernah ada pemantau. Dan baru-baru ini jawatan kuasa disiplin minta kerjasama daripada pemantau pemilihan UMNO untuk memantau kedudukan pemilihan di peringkat cawangan dan minta juga untuk memantau pemilihan di peringkat bahagian. Sebenarnya yang susah sekarang ni jaga adalah peringkat bahagian. Peringkat MKT ni semua press ikut, tapi di peringkat bahagian kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi itu sebabnya jawatan kuasa pemantau ini, pemantau yang dilantik di bawah jawatan kuasa pemilihan, mereka juga akan cuba memantau keadaan di bahagian-bahagian. Kerana kalau kita lihat di sini ini statement oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Presiden Parti. Patuhi tata etika pemilihan. Tata cara kempen muktamad. Tan Sri Mahmudin. Ini bukan ni orang punya ni artikel ni Saya cuma ambil. Ini daripada Presiden. Patuhi peraturan pemilihan UMNO. Ya. Jadi kalau inilah mesej dihantar oleh pucuk pimpinan, apa jawatan kuasa disiplin nak buat? Ya. Patuhi peraturan pemilihan UMNO. Tata cara kempen muktamad. Patuhi tata cara pemilihan. Ini ada satu lagi ni. Ya. Tapi baru-baru ini daripada boleh berkempen. Tapi janganlah ambil kesempatan boleh berkempen ni segala-galanya boleh. Ya. Jadi kalau kita kata tak boleh kempen, dia kata tak ada ruang nak kempen. Tapi bila boleh berkempen, kita kena ingat kalau ada ahli yang buat laporan kepada ibu pejabat, tindakan akan diambil. Tan Sri, maksud dia longgar tak tak timbul lah mungkin. Dia begini, Tata etika. kita punya speed limit kita 110. Right? Jadi Maksud dia longgar ni tak timbul lah sebenarnya. Maksud dia dekat juga dengan yes. Dia longgar tapi longgar tak longgar kan dia kita tidak tahu setakat mana yang dibenarkan oleh lembaga disiplin. Sebab lembaga disiplin kadang-kadang dia tak ambil tindakan kalau ada laporan macam mana. Dia nampak terbuka Hari tapi ini terikat. saya baca ni apa laporan yang orang buat 202 laporan. Ini dalam akhbar. Tapi nanti maksud dia orang terikat dengan kod etika tu lah. Kod etika, yes. So, isu dia. So maksud dia benda ni bukan baru. Lama dah. Kita pilihan raya umum pun ada kod etika kan. Tapi jarang sekali orang yang kena. Maknanya bila kita habis pilihan raya, kita kena buat kita kena buat penyata akuan mengatakan kalau parlimen belanja kurang daripada 200,000, kalau state kurang daripada 100,000 misalnya. Jadi begitulah. Tapi so far ada aduan. Tak tahu.
Kita tak ada, tapi dalam surat khabar ada keluar. Kita Saya dah ulang lagi sekali. Tan Sri bukan duduk di lembaga disiplin. Jangan tanya dia tentang soal lembaga disiplin. Tak, cuma dari itulah saya nak berusut dia. Benda ni dah lama dan longgar ni sebenarnya tak timbul pun sepatutnya. Ya. Betul tak sih? Saya ingat saya nak buat sedikit gerak kerja yang untuk semua media kena tumpukan perhatian. 12 hari bulan ini adalah merupakan hari pemilihan buat pertama kalinya untuk pergerakan wanita, pemuda puteri dan seluruh Malaysia. Semua orang faham, mungkin semua dah tahu sebab dah banyak taklimat diberi. Keputusan untuk pemilih di peringkat bahagian akan diumumkan di bahagian masing-masing. Keputusan untuk pemilihan jawatan Exco Pergerakan Sayap akan dibuat di Ibu Pejabat. Oleh yang demikian, Ibu Pejabat akan meletakkan scoreboard di lantai ini untuk kemudahan pihak media, dan kita juga akan menyediakan media center dengan facilities yang lengkap bagi media mendapat liputan, membuat liputan dan menerima laporan-laporan daripada pusat pengiraan undi di seluruh negara. Oleh demikian, pihak media juga dikenaki mematuhi peraturan yang dikenakan oleh Ibu Pejabat. Kalau ada peraturan tak diikut, kita pun boleh ambil tindakan disiplin. Ini adalah merupakan contoh lencana media kad pemilihan media pemilihan UMNO 2013 yang akan dibekalkan kepada media. Diminta supaya dapatlah mendaftarkan diri untuk menerima kad tauliah ini untuk semua pengamal media dapat memasuki media center. Ya. Ditandatangani oleh Tan Sri Tajur Rosli Muhammad Ghazali, pengerusi pemilihan UMNO tahun 2013. Jadi saya minta media, saya boleh pegang sekali ya. Diri lah ya, korang ni macam lah. Jangan sikit. Okay. Jadi semua pihak media digendaki mendaftar dengan media UMNO untuk menerima lencana untuk memasuki media center. Ibu Pejabat akan sedaya upaya memberikan maklumat terkini kepada media tentang keputusan-keputusan yang akan kita terima daripada bahagian setiap 2 jam ataupun 3 jam sekali. Ya. Okey. Saya ulang lagi sekali. Lencana media ini akan dikeluarkan kepada pihak media yang berdaftar dengan unit media UMNO di Ibu Pejabat untuk memudahkan pengamal media memasuki ruang media center yang disediakan oleh pihak Ibu Pejabat. Dan Ibu Pejabat akan menggunakan paparan untuk memberi maklumat kepada pengamal media dan akan menerima laporan daripada Ibu Pejabat setiap 2 jam ataupun 3 jam sekali setelah laporan itu disahkan oleh Jawatan Kuasa Pemilihan UMNO di bahagian tempat mana sumber maklumat itu diterima. Saya nak mengingatkan kali ini dan hari Sabtu ini amat penting kerana 3 sayap akan memilih ketua pergerakan dan barisan exco-nya di seluruh negara. 191 bahagian kali 3. Dia berbeza dengan nanti pemilihan UMNO dan juga pemilihan peringkat jawatan kuasa Majlis Kerja Tertinggi. Jadi maklumat pada hari Sabtu ni dia lebih banyak daripada maklumat yang dijangkakan pada 19 hari bulan. Oleh demikian, sebab 3 sayap ni, ya, ingat ya, 3 sayap. Pemilihan di peringkat wanita, pemuda dan puteri. Jadi sumber-sumber laporan yang akan kita paparkan amat penting kerana ia merupakan sumber daripada 3 saluran ni. Masa MT1 je dalam kaedah yang sama. Jadi saya mohon pihak media supaya bersedia lebih awal kerana dia mungkin menjangkauhi waktu selepas pukul 2 ataupun 3 pagi.
baru kita boleh nampak buat anggaran keputusan. Dia tak mungkin berlaku pukul 9 malam dah tahu siapa menang. Dia tak mungkin pukul 12 malam. Ya. Jadi saya mohon kerjasama pihak media, kalau nak buat rangka kerja tu nak pakai shift pakailah. Tetapi saya menjangkakan keputusannya hanya boleh diumumkan pada hari Ahad saja. Saya menjangkakan, saya tak tahu. Dia lebih kurang sama jugalah. Di sedarai penuh di mana yang ada dia dah keluar dalam UMNO lain, itulah je. Cuma tambah Tun Faizal seorang je. Sebab pihak MT dan lain tidak ada kes muflis. Yang muflis ni mereka bahagian. Dah tak berubah dah. Ya. Cuma saya mengingatkan bahawa pihak media bolehlah merancang gerak kerja pada hari Sabtu ni, kerana hari Sabtu ni mungkin merupakan satu ruang yang panjang untuk tuan-tuan dapat berehat, berkemah di sini, ya. Kerana keputusan untuk ketiga-tiga sayap ini merupakan satu keputusan yang besar dan banyak yang kita akan terima. Pihak ibu pejabat akan cuba memberikan maklumat yang sebaik mungkin untuk kegunaan tuan-tuan. Okey. Ada apa-apa lagi? Apa dia? Allahu Akbar. Tadi Dato' bacakan kalau dapat kan diri. Boleh dapat tak? Yang Banyak kan nombor. tak nak susah. Boleh lah. Please. Kejap lagi kita keluar UMNO lain. Ambil lah pada UMNO. Sama je. Apa dia? Yalah, saya tahulah. Korang semua nak cepat. Tak ada. Saya buat satu je untuk... Bagi saya betul set. Sila lihat UMNO online sebagai langkah promosi pertama. Dah keluar belum? Dah kejap lagi. Tu dah tadi kata lepas kejap lagi pukul 6 kan dikeluarkan. Okay, thank you very much. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia?